bertemu lagi dalam episod Kehidupan Manusia Prasejarah. Kehidupan manusia prasejarah tidak sama dengan kehidupan kita pada hari ini. Manusia prasejarah hidup dalam keadaan kuno serta serba kekurangan. Mereka tidak mempunyai kemudahan teknologi seperti yang kita kecapi pada hari ini. Manusia zaman prasejarah juga mengamalkan cara hidup yang berlainan dengan masyarakat hari ini. Mereka juga mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan unik mereka yang tersendiri. Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mempunyai tulisan. Ini bermaksud manusia pada zaman itu tidak pandai membaca ataupun menulis. Oleh kerana tiada peninggalan bertulis yang ditinggalkan oleh manusia zaman prasejarah, cara hidup mereka hanya dapat diketahui melalui kaedah gali, cari dan kajian arkeologi terhadap artifak ataupun tinggalan purba. Kehidupan manusia prasejarah boleh dibahagikan kepada 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Setiap satu mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Kehidupan manusia pada zaman prasejarah juga turut berkembang dan berubah mengikut peredaran masa. Mari kita lihat ciri-cirinya. Zaman prasejarah bermula dengan zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Manusia pada zaman Paleolitik hidup pada 40,000 tahun dahulu, manakala manusia zaman Mesolitik hidup pada 10,000 tahun yang lalu. Ketika itu, mereka hidup secara berpindah randah. Mereka tidak menetap di suatu kawasan untuk jangka masa yang lama. Pada kebiasaannya, mereka akan memilih untuk tinggal di dalam gua atau berhampiran dengan tasik. Pertempatan manusia zaman Paleolitik telah ditemui di Gua Kepah, seberang Perai. Pertempatan manusia zaman Mesolitik telah ditemui oleh ahli sejarah di Gua Niah, Sarawak. Zaman seterusnya ialah zaman Neolitik. Ia bermula pada 5,000 tahun dahulu. Manusia pada zaman ini masih tinggal di dalam gua tetapi sudah mula mengamalkan sistem bermasyarakat. Sistem bermasyarakat bermaksud sekumpulan manusia yang tinggal di dalam satu kawasan yang sama. Biasanya, seorang ketua akan dilantik sebagai pemimpin untuk membuat keputusan penting dalam masyarakat tersebut. Selain itu, manusia pada zaman ini juga sudah pandai membahagikan kerja. Kebiasaannya, kaum lelaki akan pergi memburu, manakala kaum wanita akan pergi mengutip hasil hutan. Antara pertempatan awal mereka telah dikenal pasti oleh ahli sejarah adalah Gua Badak di Perak. Zaman prasejarah yang terakhir adalah zaman logam yang bermula 2,500 tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia telah mula belajar hidup setempat, terutamanya di kawasan berhampiran dengan sungai. Mereka juga sudah pandai membina rumah sebagai tempat berlindung dan hasilnya, perkampungan prasejarah mula wujud. Contoh perkampungan zaman logam adalah Gua Harimau yang terletak di Perak. Jadi, apa kegiatan masyarakat prasejarah bagi menampung kehidupan mereka? Masyarakat pada zaman Paleolitik dan Mesolitik mendapatkan sumber makanan dengan memburu haiwan liar secara berkumpulan. Mereka juga turut mengutip hasil-hasil hutan yang boleh dimakan seperti ubi dan buah-buahan yang tumbuh liar. Apabila sumber yang ada di sekeliling mereka semakin berkurangan, mereka akan bergerak ke tempat lain untuk mencari kawasan yang lebih subur dan kaya dengan sumber makanan. Namun begitu, kegiatan masyarakat prasejarah mula berubah pada zaman Neolitik. Kehidupan masyarakat zaman Neolitik berubah apabila mereka mula belajar bercucuk tanam dan menternak binatang. Ini bermakna mereka tidak perlu lagi mengembara jauh ke dalam hutan untuk mendapatkan sumber makanan. Kegiatan pertanian juga telah membolehkan mereka mendapatkan sumber makanan yang berterusan. Zaman logam pula memperlihatkan satu lagi kemajuan dalam kegiatan masyarakat prasejarah.
memandangkan mereka sudah tahu cara-cara untuk bercucuk tanam dan menternak binatang, mereka sudah mampu menghasilkan lebih makanan daripada apa yang mereka perlukan. Lebihan makanan ini digunakan dalam perdagangan sistem barter. Sistem barter bermaksud kegiatan perdagangan secara tukar barang. Tapi, macam mana mereka hendak berniaga kalau mereka tidak gunakan wang? Itu senang sahaja. Katakanlah, kamu ada ayam dan saya ada kambing. Jadi, kita bersetuju untuk bertukar haiwan ternakan yang kita ada. Sebagai contoh, adik boleh menukar 10 ekor ayam dengan seekor kambing kepunyaan saya. Jika kedua-dua pihak bersetuju, maka pertukaran boleh dijalankan. Begitulah perdagangan sistem barter berfungsi. Masyarakat pada zaman Paleolitik hanya tahu menggunakan peralatan batu yang ringkas bagi memudahkan kerja mereka. Antara peralatan yang sering mereka gunakan adalah kapak genggam dan alat penetak bagi memotong daging. Selain itu, mereka juga turut menggunakan serpihan batu bagi kegunaan meraut dan memotong. Jika dibandingkan dengan masyarakat zaman Mesolitik, peralatan batu mereka jauh lebih kasar. Masyarakat zaman Neolitik masih menggunakan peralatan batu. Cuma bezanya, peralatan yang mereka gunakan lebih licin buatannya dan mempunyai pelbagai fungsi. Sebagai contoh, mereka menggunakan peralatan batu seperti beliung untuk membuat perahu dan pemukul bagi menghaluskan kulit binatang untuk membuat pakaian. Selain itu, masyarakat zaman Neolitik juga mula menghasilkan peralatan tembikar. Contohnya, mereka mula menghasilkan bekas bagi menyimpan air dan periuk belanga bagi tujuan memasak. Tembikar yang mereka hasilkan turut digunakan dalam upacara pengebumian. Zaman terakhir digelar zaman logam kerana masyarakat pada zaman ini sudah tahu cara-cara melombong dan meleburkan logam bagi menghasilkan alat pertukangan. Penggunaan logam telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat zaman logam. Kalau kamu gunakan kapak batu untuk menebang pokok, kemungkinan besar kapak yang kamu gunakan akan tumpul atau patah sebelum pokok itu tumbang. Tetapi, dengan menggunakan logam, peralatan yang mereka hasilkan lebih tajam dan tahan lama. Ini memudahkan pekerjaan mereka. Kebanyakan peralatan logam yang dihasilkan pada zaman ini adalah bagi kegunaan pertukangan, pertanian dan perdagangan. Antara contoh peralatan yang dicipta adalah loceng, kapak, sabit dan mata lembing. Semua masyarakat prasejarah tidak menganut sebarang agama, tetapi mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Penganut kepercayaan animisme percaya yang setiap benda di dalam dunia mempunyai semangat orang mati. Mereka tidak menyembah Tuhan, tapi mereka memuja unsur-unsur alam yang ada di sekeliling mereka. Jika mereka ingin pergi memburu, mereka akan memuja semangat hutan. Tetapi, jika mereka ingin menangkap ikan, mereka akan memuja semangat sungai. Dengan memuja unsur-unsur alam, mereka berharap mereka akan mendapat perlindungan dan dapat membawa pulang hasil buruan yang banyak. Selain itu, masyarakat prasejarah turut mengamalkan upacara pengebumian. Biasanya, ahli masyarakat yang telah mati akan disemadikan di dalam sebuah lubang. Bagi masyarakat zaman Mesolitik, mayat akan dibengkokkan. Manakala bagi masyarakat zaman Neolitik, mayat akan dikebumikan bersama tembikar. Cara pengebumian masyarakat zaman logam pula berbeza kerana mayat dikebumikan menggunakan kubur batu kepingan. Walaupun masyarakat prasejarah hidup dalam keadaan kuno, tetapi banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada cara hidup mereka. Manusia zaman prasejarah sangat kreatif dalam mencipta peralatan yang sesuai dengan keperluan hidup. Mereka juga sentiasa mencari jalan untuk memudahkan pekerjaan mereka seharian. Oleh sebab itu, peralatan yang mereka gunakan sentiasa berubah mengikut peredaran masa.
Ini menunjukkan sikap inovatif yang ada pada manusia prasejarah. Sikap inovatif adalah faktor penting yang membawa kemajuan dalam kehidupan kita. Tanpa sikap inovatif, kita pasti tidak akan mencapai kemajuan yang kita nikmati pada hari ini. Selain itu, tinggalan manusia prasejarah adalah warisan yang perlu kita banggakan. Ia membuktikan kewujudan tamadun awal manusia di negara kita sejak beribu-ribu tahun dahulu. Melalui kajian ahli sejarah, kita dapat mengetahui corak penempatan dan aktiviti yang dijalankan oleh manusia prasejarah. Tinggalan masyarakat prasejarah haruslah dipelihara supaya generasi akan datang tidak akan melupakan asal-usul mereka. Ini penting bagi melahirkan warga negara yang mempunyai jati diri yang tinggi dan membentuk kepribadian bangsa yang mulia. Selain itu, segala kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat prasejarah akan mengajar kita untuk menghargai segala kemudahan yang kita nikmati pada hari ini. Saya berharap kamu semua telah mendapat banyak ilmu pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.